Selamat pagi, selamat petang, selamat malam dari mana anda tonton. Ini adalah episod khas dari Champion Podcast. Mengapa saya cakap episod khas? Kerana kami Champion Podcast berjaya menjemput seorang cikgu juara digital. Ini musim cikgu juara digital. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua akan lihat banyak-banyak poster, banyak-banyak webinar dan cikgu juara digital. Tapi untuk episod khas kali ini, kita akan masuk lebih mendalam, fahami apa yang sedang berlaku selepas seorang cikgu menjadi seorang cikgu juara digital. Apa yang berlaku di belakang selepas semua cikgu juara digital telah balik ke sekolah masing-masing. Ini yang kita akan merungkai dalam episod kali ini. Dan bukan saja itu, kalau cikgu-cikgu terlepas webinar untuk pertanyaan semua kan, jangan risau pada akhir sesi ini. Sebab tu kamu kena tonton, ingat untuk like dan subscribe. Tonton hingga bahagian akhir, kami akan ajar macam mana kamu boleh isikan form-form cikgu juara digital. Apa yang kamu perlu buat. So, hari ini pihak kami sangat-sangat bertuah kerana kami dapat menjemput seorang cikgu juara digital, Cikgu Muhammad Khairul bin Khairul Anwar atau dikenali sebagai Ustaz Khairul KJ. Ya, so tanpa membuang masa, saya akan menaikkan dia. Ya, so apa khabar Ustaz? How are you? Good, I'm good. Khabar baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat petang kepada semua penonton. Terima kasih kepada Cikgu Sean Chen atas jemputan sebagai podcaster pada hari ini. Ya, sebelum kita pergi ke soalan-soalan seterusnya, bolehkah cikgu perkenalkan diri kepada audiens kita, pendengar kita? Siapa Cikgu Khairul ni? Mungkin ada di kalangan pendengar kita tak tahu anda. Jadi boleh cikgu? Sedikit tentang saya. Nama penuh saya Muhammad Khairi bin Khairul Anwar, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Khairi KJ. Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Jimah Baru, Port Dickson, Negeri Sembilan. Saya dari Negeri Sembilan. Sejak dari 2019 sehingga kini je. So ada dalam 5 tahun lah. Dan saya merupakan cikgu juara digital bagi tahun 2021. Masa 2021 tu adalah batch yang ketiga cikgu juara digital. Itulah kot sedikit tentang diri saya. Ya, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, mungkin ada budak-budak yang mau apply jadi cikgu kan, sekarang pun musim PISMP kan. Apa yang mendorong Ustaz untuk menjadi seorang cikgu? Apa yang mendorong saya, kalau banyak orang jadi cikgu sebab terpaksa kan. Tapi tidak, saya cita-cita asal saya adalah menjadi seorang pensyarah. Saya memang nak jadi seorang lecturer. Jadi saya rasa untuk sampai ke tahap yang itu, kita bermula dengan seorang cikgu lah. Jadi banyak masa saya habis SPM pada 2013. Muda lagi kan saya ni kan. SPM 2013, saya dapat beberapa tawaran, tapi pada akhirnya saya memilih untuk berada di IPG dan menjadi seorang cikgu. Dan kerjaya sebagai seorang cikgu ni sangatlah menarik. Di samping cabaran-cabaran yang ada, tapi ia menjadi satu dorongan kita untuk menjadi guru yang lebih baik dari hari ke hari lah. Jadi kalau siapa-siapa lepasan SPM, adik-adik yang lepasan SPM tu kalau nak jadi cikgu sangatlah dialukan, sebab kerjaya guru ni sebenarnya
sangat menarik. Dia akan membentuk anak-anak murid masa hadapan. Jadi kitalah pemula kepada inspirasi mereka itu. Cakap tentang inspirasi kan, bagaimana perjalanan Kyrie dalam dunia pendidikan sehingga saat ini? Ada benar-benar best yang mau dikongsikan kan? Saya baru cikgu yang baru, memang baru. Saya baru 5 tahun berkhidmat. Permulaan kerjaya, saya memikirkan sesuatu bila saya tengok saya akan bersara pada umur 60 tahun. Kan, masa mula-mula posting umur saya 23. So bila saya kira akan ada 36 tahun untuk berkhidmat. Jadi saya memikirkan lebih kurang 36 tahun, saya memikirkan takkanlah saya akan berada di posisi yang sama dengan rutin yang sama sehingga 30 tahun lebih. Jadi waktu itu saya sebagai guru baru, saya pun mencari sesuatu yang menarik minat saya, dan digital ini saya rasa sangat dekat di hati, dan benda itu yang mendorong saya sehingga kini. Alright. Jadi cakap tentang digital, apakah itu penghargaan Cikgu Juara Digital dan apa yang mendorong anda untuk mencapainya? Kerana saya rasa sebelum kamu memohon Cikgu Juara Digital, apa yang jadi push factor dekat sekolah cikgu yang saya mahu pohon pada 2021? Mungkin pendengar-pendengar yang cikgu pun want to push the submit button tapi tak berani. Apa yang mendorong cikgu? Yang mendorong saya ada satu benda. Sebenarnya sebelum 2021 saya dah bermula untuk perkongsian, dan perkongsian pertama saya sebenarnya adalah tentang Microsoft Teams. Waktu tu kita PKP. Tapi sebelum PKP tu 2020, pada awal 2020 saya menghadiri satu bengkel Minecraft Education. Bengkel Minecraft Education tu di pejabat Microsoft lah. Sebelum PKP, ini betul-betul sebelum PKP. Jadi bila saya belajar benda tu, dia lebih menarik minat saya, dan tiba-tiba PKP. Bila PKP saya berkenalan dengan Cikgu Aman. Kalau saya rasa ramai penonton yang kenal Cikgu Aman. Cikgu Aman dia adalah antara sifu atau mentor pemula saya sebagai Cikgu Juara Digital. Sebab pada saat itu saya didorong untuk membuat perkongsian tentang Microsoft Teams. Jadi Cikgu Aman membuka peluang. Daripada sejak itu saya bermula dengan perkongsian yang seterusnya, yang menjadikan saya lebih yakin untuk berkongsi tentang teknologi. Dan waktu tu pun PKP, kita banyak masa untuk belajar sesuatu yang baru tentang teknologi, terutamanya macam mana kita nak implement dalam PDP dan sebagainya. Dan sebenarnya pendorong utama yang memulakan jejak tu adalah Cikgu Aman lah. Saya sangat terima kasih kepada dia. Kemudian dah ada banyak perkongsian dan sebagainya. Pada tahun 2021 saya mencuba buat kali yang pertama, dan saya bersyukur saya dapat saya dapat diiktiraf sebagai top 30 Cikgu Juara Digital pada tahun 2021. Jadi cikgu jangan risau, kalau yang nak memohon tu cikgu jangan risau tentang apa yang dah dibuat dan sebagainya. Yang penting cikgu ada passion. Yang paling penting memang passion cikgu untuk mengintegrasikan teknologi digital tu, tidak kira dalam PDP, di peringkat rakan sejawat ataupun di peringkat komuniti. Jadi kalau cikgu teragak-agak hari ni nak button submit tu, cikgu boleh tekan sekarang. Okey. Bagaimana pengalaman anda ketika menerima penghargaan tersebut pada 2021? Kerana it's a huge award, adalah satu award yang sangat besar dalam dunia digital pendidikan di negara ini. So, what's your feeling?
Saya rasa macam tak percaya. I'm quite new. 2021 saya baru 2 tahun dan saya berjaya untuk menjadi antara 30 orang cikgu juara digital pada tahun itu. Bersama dengan Cikgu L, sebenarnya dengan Cikgu L. Cikgu L juara pada waktu itu. Bersama lagi dengan beberapa ikon digital lah. Saya rasa sangat kerdil pada masa tu. Saya tak percaya. Saya dapat terpilih sebagai cikgu juara digital pada tahun 2021. Saya sangat bersyukur. Dan daripada bermulanya jadi cikgu juara digital tu, sampai ke hari ini juga banyaklah pengiktirafan yang saya terima. Di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, saya dapatlah pencapaian-pencapaian dan kejayaan tu. Bermula daripada cikgu juara digital. Okay, mungkin ada audiens yang pernah add cikgu yang mendengar podcast ini, mereka akan tertanya-tanya apa yang selalu MDEC buat dengan cikgu juara digital. Apakah aktiviti yang kamu boleh share yang bila kamu sebelum ambil award itu, apa pengalaman-pengalaman yang berada dalam program itu yang kamu ingat, yang kamu rasa best, yang cikgu-cikgu yang lepas dapat mesti join, jangan tak terbang pergi ke sana. Ada tak? Ada. Sama saya dah 3 tahun jadi cikgu juara digital ni, MDEC sangatlah memberi, MDEC tidak macam lepaskan tangan. MDEC akan mengikuti perkembangan kita dan akan menambah lagi kompetensi dari segi kompetensi digital kita sebagai seorang cikgu. Bermula daripada 2021, 2022, 2023 dan sekarang 2024, yang paling utama yang saya dapat adalah dari segi networking bersama komuniti guru digital seluruh Malaysia. Semua satu Malaysia cikgu, dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Akan ada yang paling seronok lah bila setiap tahun akan ada meet up atau perjumpaan secara bersemuka cikgu-cikgu juara digital ni daripada batch yang pertama sampailah yang terkini. Dan waktu itulah kita akan berjumpa, kita akan buat networking, kita berkongsi idea, berkongsi pengalaman tentang digital, dan itu satu penghargaan saya rasa yang sangat besar daripada MDEC. Dan sementara itu, sepanjang menjadi cikgu juara digital ini juga, kita akan dapat bengkel ataupun input-input yang menarik daripada MDEC tu sendiri. MDEC telah susun bagaimana kita nak menjadi cikgu juara digital yang luar daripada biasa. Ada bengkel tentang artificial intelligence, ada bengkel tentang computational thinking, ada bengkel tentang Google, ada bengkel tentang ilmu fotografi, ada bengkel yang macam tu dalam yang telah diberikan kepada kami. Dan yang paling trend sekarang TikTok kan. Jadi ada bengkel bagaimana cikgu juara digital nak menggunakan TikTok sebagai platform penyebaran digital. Jadi itu antara perkara-perkara yang menarik lah. Tapi yang paling menarik memang perjumpaan bersemuka dan kita membuat networking dan berkongsi pengalaman sesama cikgu. Dan kita dapat lihat lah mungkin ada permasalahan daripada pelaksanaan kita, ada idea daripada orang lain yang boleh membantu menyelesaikan masalah tentang digital ni kan. Jadi untuk penonton, pendengar, kamu dengar ada banyak banyak bengkel-bengkel Saya sebagai CJD tahun lepas saya pun ada yang belum bagi lagi. Saya secara jujur saya cakap macam AI saya belum bagi lagi ya. Bengkel macam Google, fotografi kalau kamu mau semua ini apply sekarang, tekan sekarang. Ya, memang best ya. Jadi okey. Jadi cakap tentang idea kan. Ada kalanya saya percaya Khairi pun ada integrate idea-idea ini untuk PDBC anda kan. Jadi bagaimana anda selalu menggunakan teknologi dalam proses pengajaran anda. Kena dekat Facebook anda, saya pun nampak ada banyak Minecraft yang best-best. So kalau kamu don't mind, mungkin boleh share dekat penonton kita apa yang kamu sedang lakukan. Yes.
Banyak sebenarnya. Sebelum saya jadi CJD pun saya dah banyak mengintegrasikan teknologi dalam PDP. Yang paling terkini, yang paling trend adalah Minecraft. Bagaimana saya mengintegrasikan Minecraft dalam pendidikan Islam. Saya menggunakan Minecraft dalam PDP. Saya membuatkan satu problem based learning. Pengambil subtopik dan adab berjiran. Adab berjiran bagaimana murid tu perlu membina satu komuniti dalam Minecraft dan membuat satu video atau video animasi lah menggunakan Minecraft bagaimana kita nak menjaga adab sesama jiran. Jadinya itu antara yang saya mengintegrasikan. Sebelum ni kita dah biasa dengan Kahoot, kita dah biasa dengan Plickers, kita dah biasa dengan masa PKP itu macam-macam lah perkara yang kita laksanakan. Teknologi ni kan dalam PDP yang kita mencuba dari satu perkara ke satu perkara. Ada pernah satu ketika tu, yelah saya kira sebelum ni cikgu selalu memberitahu yang kesukaran mereka untuk melaksanakan integrasi teknologi ni sebab kekurangan device kan, kekurangan peranti. Saya pernah sebelum sekolah saya dapat peranti kan, saya pernah Kahoot tu saya buat dual cara lah, dua kaedah, secara online dan secara offline. Di mana kalau Kahoot kita perlu device satu orang satu murid kan, tapi bila dalam kelas kita tak ada device yang sebanyak itu. Jadi saya pancarkan Kahoot dan pada masa sama saya dah printkan siap-siap soalan Kahoot tu. Jadi bila sampai soalan tu murid akan warna kan. Benda tu menjadikan satu interaksi daripada murid. So murid pun dapat dia akan warnakan ikut sama macam Kahoot tu, merah, warna hijau, warna kuning tu kan. Jadi dia akan warnakan jawapan dia kat situ. So itu antara kaedah yang saya lakukan akibat ataupun disebabkan kekurangan device. Tapi itu bukan menjadi satu halangan kepada saya kira. Untuk menggunakan teknologi tu kita cuba kembangkan atau cambahkan idea kita sikit untuk macam mana kita nak berkreativiti dengan kekangan yang kita ada tu untuk menggunakan teknologi dalam PDP kita. Tu antara contoh lah. Ya, jadi kemudian Cikgu Khairi ada banyak idea yang saya pun tak terfikir. Ya, kalau cikgu rasa mau kontak Cikgu Khairi, kamu try find Cikgu Khairi dekat Facebook. Ya, dan cakap tentang tiada bahan kan, tiada teknologi kan, saya percaya sebelum cikgu mohon atau selepas cikgu mohon pasti ada suara-suara kritikan dan keraguan daripada pihak pentadbir dan juga cikgu-cikgu sini. Dan macam mana Cikgu Khairil dapat menangani suara-suara ini? What is your advice? Apa nasihat anda kepada cikgu-cikgu yang masih ragu-ragu kena terdengar banyak suara yang menentang mereka mahu menekan butang submit itu? Karena nanti mereka cakap, cikgu macam show off saja. So yeah, how do you usually kamu tangani suara-suara kritikan dan macam mana kita jadikan suara kritikan itu suara positif? Ya, cikgu. Kalau nak cerita tentang orang berkata, mungkin ada banyak. Tapi kita ambil itu sebagai satu, kita melihat tu dalam satu episod yang baik lah. Bagaimana dia membangunkan diri kita sendiri. Kalau orang, dia bukan menjadi seorang cikgu juara digital bukan tentang show off, tapi kita nak satu apresiasi kepada diri kita terhadap integrasi teknologi yang telah kita laksanakan di dalam PDP kita terutamanya. Bila saya jadi cikgu juara digital, keyakinan pentadbir itu menjadi lebih baik dan penerimaan kepada digital itu menjadi lebih baik. Saya merupakan juga seorang penyelaras ICT dekat sekolah. Jadi kita kembangkan pengetahuan tu. Saya bermula dengan, dulu masa PKP saya bermula dengan mengajar
berkongsi dengan rakan-rakan guru dekat sekolah tentang bagaimana membuat Google Form. Kita rasa benda tu macam remeh kan, macam mudahnya nak buat, tapi kenapa kena ajar kan? Tak, sebab bukan semua orang mahir dengan perkara tu, jadi saya ajar semua guru-guru tu dengan pelbagai kaedah. Sebab ada guru yang senior memerlukan bimbingan yang lebih, cikgu-cikgu yang mudah aja kita bagi video ke apa dia boleh buat. Cikgu-cikgu senior perlukan bimbingan lebih sikit. Jadi memang saya ada beberapa kaedah ataupun kaedah saya laksanakan untuk mencapai mereka ini, dan saya bersyukur mereka menerima dengan baik sehingga hari ini, dan saya tak perlu buat Google Form lagi untuk mereka. Itu kita nampak kecil kan, tapi memberikan impak yang besar. Sebab ada guru yang macam asyik dia je yang macam tu kan, dia je yang kena sebab dia pandai kan. Tidak, pada saya dapat mengajar, berkongsi ilmu tu dan mereka aplikasikan. Jadi seterusnya mereka tidaklah bergantung harap pada saya sahaja, dan mereka boleh melaksanakan sendiri Google Form tu contohnya. Dan macam seterusnya, macam saya juga ada dengan pasukan ICT buat bengkel Canva untuk cikgu-cikgu kan. Bila dah buat bengkel Canva tu, ni waktu PKP hari tu lah, ni semua waktu PKP. Bila buat bengkel Canva tu, menjadikan bukan seorang cikgu saja yang boleh membuat poster untuk sekolah. Jadi ramai cikgu dekat sekolah tu yang boleh membuat poster sendiri dan tidak bergantung kepada seorang cikgu sahaja. Jadi setiap aktiviti tu tidak bergantung kepada satu cikgu sahaja. Macam ada majlis perasmian ke apa ke, ada cikgu lain yang boleh juga membuat poster. Dan sebab kita dah membuat bengkel tu dan mereka mengaplikasikan tu, saya rasa macam impak yang sangat besar pada diri saya. Hasil daripada menjadi cikgu juara digital itu, kita dapat mengubah sedikit stigma tentang digital tu menyukarkan. Dia tidak menyukarkan, dia memudahkan kita pada pekerjaan kita lah, dalam PDP ke dan sebagainya. Jadi cikgu jangan risau bila kita submit, insya-Allah dia akan membantu perkembangan karier, stigma orang dan sebagainya. Dan kita jadikan, kalau ada komen-komen yang tidak baik itu, kita menjadikan dia sebagai batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi ingat semua pendengar, tadi saya akan quote daripada apa yang Cikgu Hari cakap, digital itu memudahkan. Ingat kan? Digital itu memudahkan. Statement itu saya sangat suka. Jadi, untuk soalan seterusnya, bagaimana Cikgu Hari memastikan bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak mengabaikan aspek-aspek tradisional pendidikan seperti interaksi manusia dan perfahaman mendalam, kerana pasti akan ada cikgu-cikgu dekat luar, pasti akan ada ibu bapa dekat luar cakap, nanti murid-murid kita asyik tekan, tak ada bercakap lepas ni. Macam mana pandangan anda tentang soalan ni? Stigma yang macam ni sebenarnya kita kena ingat, teknologi itu dia memudahkan. Dia membantu memudahkan. Dia bukan secara menyeluruhnya akan menyelesaikan masalah. Bila dalam PDP, aspek tradisional tu memang sangat penting seperti menulis dan sebagainya. Kita boleh ambil teknologi ini sebagai satu daripada aplikasian dalam PDP kita. Kalau ada satu topik itu membantu, kalau digital itu membantu daripada awal, daripada set induksi sampai habis, cikgu boleh gunakan. Kalau teknologi itu membantu dalam set induksi sahaja dan yang lain tu tidak, cikgu boleh boleh integrasikan macam tu. Kalau macam menulis, kalau ada sekolah yang ada iPad, ada tablet dan sebagainya, mungkin boleh gunakan, dia masih lagi menulis seperti pensel kan, dekat tablet tu kan. So
kita cuba menyesuaikan teknologi itu dalam PDP kita. Kita tidaklah ingin menyisihkan tradisional punya kaedah menulis, karangan dan sebagainya. Tapi ada antara elemen dalam PDP itu yang boleh kita terapkan digital. Tidak, kalau cikgu rasa ia tidak sesuai secara keseluruhan, mungkin ada part, ada elemen yang boleh kita masukkan PDP tu supaya ia menjadi lebih interaktif. Sebab murid kita sekarang dia terdedah dengan teknologi, sangat terdedah dengan teknologi. Jadi apa salahnya kita mengintegrasikan, tidak semua, kita ambil sedikit, tapi kita tidak lupakan semua. Macam susahlah teknologi ni kan. Tidak, kita tetap sedaya upaya mengintegrasikan teknologi itu dalam PDP. Macam tu. Alright. Okay, kita cakap tentang stigma, kita cakap tentang semua penggunaan teknologi sudah. Sekarang kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Ya, apakah inovasi terbaru KAIRI yang kamu domain share kepada pendengar kita yang kamu terapkan dalam pengajaran anda selepas menjadi seorang CJD? Saya percaya ada banyak inovasi yang KAIRI domain share. Kalau boleh share beberapa untuk pendengar kita, ada tak? Inovasi saya memang lebih kepada inovasi digital. The first year saya buat inovasi menggunakan PowerPoint, tapi kita boleh membuat dia interaktif, ada quiz dan sebagainya, ada penggunaan markah dan sebagainya. Itu menggunakan PowerPoint seperti ada coding dan sebagainya. Saya gunakan itu untuk nama inovasi itu Ra'lut Hijaiyah, iaitu gerak mulut hijaiyah, di mana murid melihat gerak mulut pembaca tu untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah. Itu satu inovasi saya, dan bila di hujungnya nanti dia akan ada quiz. Dekat quiz tu nanti akan adalah paparan gerak mulut tu bunyi, dia akan klik lah mana huruf yang betul dan salah. Memang saya gunakan PowerPoint secara keseluruhannya. Kalau cikgu yang pandai scripting PowerPoint dekat belakang, dia boleh buat benda ni. Dekat YouTube pun ada kalau cikgu nak belajar cara dan kaedah menguat quiz daripada PowerPoint. Dia memang ada penggunaan markah, kita boleh reset dan sebagainya. The power of PowerPoint. Itu yang pertama lah, itu saya pernah menang emas inovasi tu. Yang kedua adalah augmented reality. Augmented reality ni saya gunakan untuk hafazan with augmented reality. Bila kita scan gambar tu, dia akan pop up gambar, dia akan ada bacaan ayat hafazan lah. Kalau dekat Islam tu ada ayat yang perlu dihafal dan diingat. Jadi saya gunakan augmented reality tu, dia pop up dan ada animasi lah yang membaca perkataan tu, dan dia ada tulis dia punya sejarah, dia punya isi kandungan ayat dan sebagainya. Itu antara inovasi yang saya guna berdasarkan teknologi. Yang pertama saya guna PowerPoint. Yang kedua ni saya guna augmented reality. Dia punya tu kecerdasan terimbuh, reality terimbuh. Reality terimbuh, dia pop up daripada gambar yang ada. Gambar khas yang kita buat, dia pop up augmented reality. Dan mungkin tahun ni saya akan buat dalam bentuk metaverse pula untuk inovasi yang akan datang. Itu antaralah sedikit inovasi yang saya buat untuk PDP yang masuk pertandingan lah. Kalau macam Minecraft tu ada inovasi dalam PDP saya sahaja. Macam tu. Jadi kita berikan tepukan besar-besaran untuk inovasi, semua inovasi ini. Jadi pendengar-pendengar, sebab tu kita perlu apply CJD ni. Seperti apa yang Cikgu KAIRI cakap tadi, kalau kamu
datang ke family CJD kami akan network dan kamu akan belajar secara lebih mendalam dari Cikgu Hari. Mungkin kamu boleh gunakan idea yang sama tapi penggunaan yang berbeza dekat sekolah anda. Yang jadi sangat bagus. Sebab tu nanti kami akan teruskan macam mana caranya kita boleh memohon CJD dan sebagainya. Tapi sebelum itu terdapat tekanan tak Cikgu Hari selepas mendapat CJD, kerana saya percaya lepas mendapat CJD pada 2021 kan ada banyak bengkel, banyak talk yang dipanggil, betul tak? Kalau dorang share peluang ini, apa peluang yang telah diberikan oleh JPN anda, apakah peluang yang diberikan oleh PBD anda, yang apa cikgu-cikgu nanti yang dapat pun perlu menghargai penghargaan ini daripada PBD dan JPN mereka sendiri. Ya, Cikgu Hari. Bila kita jadi cikgu juara digital, sejak saya jadi cikgu juara digital memang jadual saya penuh. Jadual saya penuh. Tapi itu bukan menjadi satu halangan kepada saya. Ada orang tanya macam mana uruskan diri kan sebab penuh kan. Bila kita ada passion sebenarnya cikgu, bila kita ada passion tu macam saya passion dengan teknologi kan. Teknologi digital, ia bukan menjadi satu benda yang menyenangkan, tapi menjadi satu perkara yang membuatkan kita lebih lebih suka untuk belajar. Dan kita memang akan ada dapatlah jemputan daripada PPD kita, daripada JPN, mungkin daripada pihak bahagian di kementerian juga, atas kapasiti keupayaan kita dalam bidang digital. Memang banyak. Peluang-peluang yang saya dapat tu memang banyak sampai ke hari ini. Saya bersyukurlah. Dan jangan menjadikan itu satu kekangan kepada kita. Macam banyak je benda nak kena buat, tidak. Dia menjadikan kita bertambah lebih baik daripada hari ke hari, dan daripada situ kita dapat kongsikan pengetahuan yang kita ada kepada rakan-rakan guru yang lain. Jangan risau cikgu, kita kalau lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak kita akan dapat. Jangan simpan seorang-seorang ilmu yang kita ada. Kita kena sebarkan ilmu yang kita ada dalam bidang teknologi ni terutamanya, supaya lebih ramai lagi lebih ramai guru yang boleh menerapkan teknologi ni dalam pendidikan. Macam itulah sedikit tentang selepas saya menjadi CJD ni. Okey, sebelum kita pergi ke proses permohonan semua itu, bagaimana Cikgu Hari melihat masa depan pendidikan digital di Malaysia? Adakah malam ada lagi, kita akan pergi lagi jauh untuk cikgu-cikgu yang ada visi yang sama seperti cikgu? Okay. Saya rasa secara jujurnya pendidikan digital dekat Malaysia bertambah lebih baik, dan kita nampak dia satu perkembangan di mana yang pertama, yang paling utama, kita dah ada dasar pendidikan digital yang telah dirasmikan oleh kita punya YBM Menteri Pendidikan. Dasar pendidikan digital tu menjadi satu teras untuk hala tuju pendidikan digital lah dekat Malaysia kan. Kita ada dari sudut murid, pentadbiran, kompetensi guru dan sebagainya. Dan itu mendorong kepada hala tuju yang lebih jelas kepada pendidikan digital. Jadi sebelum ni bukannya tiada, cuma tiada satu dasar kan. Jadi kita hanya berlandaskan apa yang selalu kita buat dan kita implementkan pendidikan digital itu. Dan sekarang dah ada dasar pendidikan digital, saya rasa masa depan pendidikan digital dekat Malaysia ni lebih cerah untuk cikgu-cikgu, untuk murid, dan saya kira sekarang pun Kementerian Pendidikan
dah buat inisiatif yang baik, sebab dekat sekolah-sekolah macam sekolah saya pun kita dah ada peranti sewaan kan yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Jadi itu membantu sekolah yang tiada peranti mendapat peranti dan digunakan dalam PDP. Macam itulah. Jadinya saya kira memang cerahlah dengan dasar pendidikan digital kita. Saya rasa sangat cerah untuk pendidikan digital. Dalam kurikulum, saya tengok dalam kurikulum persekolahan 2027 pun akan diterapkan dengan elemen digital. Jadi itu sesuatu yang sangat baiklah untuk kita sebenarnya. Jadi cikgu jangan takut untuk integrasikan digital ni dalam PDP kita, sebab ia membantu untuk menarik minat murid sebenarnya. Kita jangan rasa macam kita tak mampu, murid pun tak mampu. Sebenarnya murid lebih ke hadapan daripada kita dengan digital ni. Mungkin itulah sedikit tentang apa yang saya nampak lah tentang pendidikan digital. Right. Okay. Sekarang slide Jukari sudah dinaikkan. Boleh Jukari share sedikit sebanyak apa yang berlaku dekat slide kepada penonton kita. Kita pergi ke prosedur memohon menggunakan Google Form CJD itu yang nanti untuk episod kali ini, episod khas CJD ini saya pun akan letak dalam discussion. Jadi cikgu-cikgu kalau kamu betul-betul mahu mohon, link ada di bawah discussion Ya, jadi kan Cikgu Farid apa yang berlaku dekat slide? Ini antara poster-poster poster gambar perkongsian saya, antaranya lah yang sempat saya buat. Ini adalah antara daripada rentetan kepada menjadi seorang cikgu juara digital tu. Yang paling tengah, yang paling besar tu, saya menjadi guru peneraju generasi digital Microsoft Delima Influencer, GPGD lah. Dan sejak daripada tahun lepas dan dah 2 tahun lah. Maksudnya sebab GPGD pun baru 2 tahun, jadi 2 tahun saya menjadi GPGD. Ada dekat atas tu Minecraft Challenge yang saya laksanakan di sekolah semasa PKP hari tu. Ada satu poster yang pertama saya sebenarnya dekat atas tu, ada Microsoft Team punya logo kecil je. Itu adalah poster pertama saya, perkongsian tentang introduction to Microsoft Team. Itu adalah perkongsian pertama saya. Dan daripada situlah bermulanya perjalanan saya sehinggalah saya menjadi cikgu juara digital dan beberapa pengiktirafan lagi selepas itu. Dan ada satu gambar dekat atas Go Live with StreamYard sebelah kanan atas kan. Atas daripada tu ada gambar. Itu adalah satu inisiatif semasa PKP, sebab adik ibu bapa yang tidak mahir untuk login Delima dan sebagainya. Jadi kami membuka slot kepada ibu bapa. Kami buat 2 hari slot bersama ibu bapa yang untuk datang ke sekolah dan belajar cara nak login. Jadi itu membantu masa PDPR hari tu. Peningkatan kehadiran PDPR tu menjadi lebih tinggi lah, dan penggunaan Delima tu lebih bagus sebab parent tahu bagaimana nak membantu anak-anak mereka nak login Delima. Itu antara bengkel lah. Bukan bengkel dia macam drive thru je masa PKP hari tu. Macam parent datang, kita ajar bagaimana cara dia, dan mereka aplikasi lah dekat anak-anak macam tu. Dan yang lain tu adalah tentang perkongsian saya dengan Microsoft bersama dengan Petroscience dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya antara yang saya perolehi sepanjang saya menjadi cikgu juara digital. Itu mungkin itu saja. Okay, itu. So I love my career lah. Yang penting I love my career sebagai seorang pendidik. Okay, thank you Cikgu Hari. Sekarang sudah sampai masa di mana
kita akan melalui proses mengisi Google Form CJD dengan Cikgu Kari lah. Mungkin kalau cikgu-cikgu ada pertanyaan, kamu terus type dekat komen sana, nanti kita akan baca dan kami akan balas dekat sana. Ya, alright. Okay, kita pergi ke Google Form itu. Alright, jadi okay, mungkin ada pegawai yang menonton. Cikgu Kari, kalau pegawai PBD, JPM, mereka mau apply boleh tak? Tidak. Untuk tahun ni dia ada 3 kategori khusus, iaitu untuk guru prasekolah dan tadika awam. Yang kedua, guru sekolah rendah dan sekolah menengah awam. Yang ketiga adalah guru pentadbir. Ini adalah 3 kategori yang telah bermula saya rasa setahun lepas. Yang kita gunakan 3 kategori ni. Kita ada guru prasekolah, guru sekolah rendah dan pentadbir sekolah. Jadinya hanya 3 ini sahaja yang layak untuk memohon sebagai cikgu juara digital pada tahun 2024. Dan yang paling penting, syarat yang pertama dekat atas tu warga negara Malaysia. Cikgu pastikan ada kad pengenalan. Yang penting. Kena anda adalah seorang warga negara Malaysia, seorang guru warga negara Malaysia. Dan syarat tambahan pada tahun ni sebenarnya berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum-sebelum ni tiada untuk berkhidmat 5 tahun ni. Tahun ni syarat dia tu ditambah oleh MDEC untuk berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai guru. Guru KPM, MARA ataupun KEMAS. Yang bawah tu syarat nombor 3, 4 dengan 5 tu dia lebih kepada mempunyai minat. Cikgu yang nak mohon sebagai cikgu juara digital ni dia mempunyai minat. Dia perlu mempunyai minat untuk transformasi dalam bidang pendidikan melalui teknologi. Menggunakan teknologi dalam PDP di sekolah. Untuk pentadbir menggunakan teknologi digital dalam pentadbiran di sekolah. Ini 3 ni dia lebih mendorong, lebih cenderung kepada bagaimana kita punya passion, bagaimana kita punya kaedah pelaksanaan teknologi digital tu. Untuk pentadbir dia bahagian pengurusan lah. Untuk cikgu dia dalam PDP di sekolah. Yang seterusnya dia perlu aktif dalam pertandingan berteraskan teknologi dan inovasi. Jadi cikgu-cikgu yang ada inovasi digital tu, cikgu boleh dan layak untuk memohon. Dan yang paling penting, dia bukan compulsory. Macam Puan Fatin kata, bukan compulsory, tapi nak jadi cikgu juara digital, perlulah ada salah satu media sosial ni. Cikgu tak ada TikTok, cikgu ada Facebook. Cikgu tak ada Facebook, cikgu ada Instagram. Kalau Twitter, X kan, website ke, ada blogspot dan sebagainya. Perlu ada salah satunya cikgu kalau kita nak jadi cikgu juara digital. Kalau tak ada, bolehlah sign up sekarang. Ada yang cikgu akan tanya, cikgu Kari, kalau saya hanya ada 100 followers, 100 friend, macam mana? Masih boleh apply tak? Boleh apply, jangan risau. Kita tidak mengira markah tu tidak terlalu berat kepada followers yang ada. Kalau ada 100 pun dah kira ramai cikgu sebenarnya untuk seorang cikgu. Kalau ada 400,000 lagi ramai. Kita ada cikgu yang ada followers TikTok dia yang ramai. Lepas tu syarat dia adalah boleh mengikuti anjuran program cikgu juara digital dan My Digital Maker. Program-program aktiviti tu macam bengkel, kita ada pertemuan, perjumpaan. My Digital Maker tu adalah salah satu daripada program besar MDEC untuk gerakan digital My Digital Maker. Dan pada tahun lepas dia buat di banyak zon dan dia punya kemuncaknya berada di Queen City Mall, Kuala Lumpur. Dan cikgu-cikgu juara digital yang berhampiran, negeri yang berhampiran telah disponsor untuk membawa murid. Jadi kita dapat bas percuma untuk membawa murid kita ke My Digital Maker.
dan seterusnya boleh melaksanakan program perkongsian teknologi digital bersama guru dan pelajar. Ini jangan risau cikgu, bila cikgu dah jadi cikgu juara digital, platform tu menjadi lebih luas untuk cikgu berkongsi tentang teknologi digital bersama guru dan juga kalau tak guru dengan murid-murid cikgu. Jadi kalau cikgu ada syarat-syarat di atas, cikgu boleh memohon sebagai cikgu juara digital. Kita gunakan email, kalau cikgu KPM lah, cikgu KPM cikgu gunakan email MOE boleh, email persendirian boleh. Tak kisah. Next. Okey. Ada pertanyaan dia, penyertaan terdahulu dalam pencarian. Adakah anda pernah? Kalau cikgu-cikgu pernah memohon sebagai cikgu juara digital, klik ya. Kalau tidak pernah, macam baru nak memohon tahun ni, boleh pilih tidak. Kalau ya, cikgu boleh pilih tahun lah. Dekat bawah tu. Bila cikgu tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke sebagai cikgu juara digital. Okey. Ni data peribadi, cikgu bersetuju. Cikgu kena bersetujulah dengan semua. Tik-tik kan. Ya, titik. Okey. Data peribadi, nama penuh cikgu, nama penuh macam dalam IC, nombor kad pengenalan. Ini data biasa cikgu. Ini data biasa cikgu, nama sekolah, kod sekolah, alamat sekolah, negeri, dari mana, jenis sekolah. Ini jenis-jenis sekolah tu, ini semua adalah peribadi. Okey. Tak boleh next, kena isi. Isi biasa-biasa je. Seseorang tulis dulu. Boleh isi dulu, isi pejabat pendidikan, daerah mana, nombor telefon, telefon sekolah, alamat rumah. Tahun ini MDEC akan mengambil lebih kurang 100 orang cikgu juara digital dari seluruh Malaysia. 100 orang. Dan kita nak memenuhi kota di setiap PPD yang ada dekat Malaysia. Okey, ya, kita dah sampai ke sini. Okey. Kenyataan peribadi ni. Mengapakah anda perlu dipilih sebagai cikgu juara digital 2024? Cikgu perlu tulis tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Sebelum ini kami diminta untuk membuat video pengenalan tentang diri kami, apa yang kami telah laksanakan dan sebagainya. Tahun ini anda perlu menulis. Kalau cikgu nak menulis, cikgu mengeluarkan wow factor cikgu. Apakah kelebihan cikgu dan mengapakah cikgu perlu dipilih sebagai cikgu juara digital? Contoh macam, memanglah kita semua mengintegrasikan digital dalam PDP, dan apa lebihnya cikgu? Kalau cikgu rasa macam ada satu tips dari cikgu Mimi, dia letakkan pautan dekat bawah, pautan video. Pautan video kenapa dia dipilih sebagai cikgu juara digital. Dah type dekat atas tu, ada satu, kita letak pautan dekat bawah, video pengenalan. So sebab yelah cikgu nak jadi cikgu juara digital semuanya hebat-hebat kan. Jadi kadang-kadang tu tak muat 150 patah perkataan tu. Jadi dia letakkan satu video dekat bawah, macam tu. Lepas tu yang ke bawahnya, menjalani sesi perkongsian untuk sebarang projek penerasan teknologi kepada guru-guru sekolah anda. Kalau ya, cikgu tulis ya. Kalau tidak pun cikgu klik tidak. Tapi seeloknya adalah sesi perkongsian. Cikgu ada sampai 21 Mac ini untuk mengumpul evidence. Cikgu-cikgu boleh lagi membuat perkongsian dekat
guru-guru di sekolah dan sekolah-sekolah lain mungkin. Okey. Ini pun sama dekat bawah, jika ia sila senaraikan semua sesi perkongsian bagi tahun 2021 hingga 2024, 3 tahun. Semua perkongsian cikgu di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Mulai pada sekolah lah. Cikgu tulis nombor 1 tu mungkin sebelah daripada contoh 1, perkongsian amalan terbaik di sekolah. Ada gambar. Cikgu letak pautan gambar tu kat situ. Boleh buat macam tu. Jangan risau. Sebab kita tak ada satu format menulis yang tetap. Jadi ikut kreativiti cikgu untuk menterjemahkan diri cikgu dekat situ. Lepas tu, bekal peringkat tinggi perkongsian telah dijalankan berdasarkan yang atas tadi lah. Kalau cikgu yang atas tadi cikgu tulis tiada, so yang kat bawah tiada. Kalau peringkat sekolah paling tinggi, cikgu tulis peringkat sekolah. Lepas kemudian pernah menjalankan sebarang projek berteraskan teknologi bersama pelajar. Kalau ya, cikgu klik ya. Kalau tidak, cikgu klik tidak. Tadi guru, bersama guru, yang ini untuk pelajar. Maksudnya ada inovasi. Cikgu, teknologi, STEM dan sebagainya yang sealiran dengannya tu sama. STEM, robotik dan sebagainya. Tu cikgu boleh masukkan. Sama juga yang di bawah ni, kalau ya, cikgu senaraikan. Dan cikgu bagi evidence dia. Letak pautan ke bawah. Ini pun sama, peringkat tertinggi yang cikgu boleh buat lah. Yang cikgu dengan peringkat tinggi dengan murid tadi. Kemudian di bawah, pernah menjalin kerjasama dengan industri. Maksudnya luar daripada KPM yang cikgu, yang ni luar daripada KPM. Selalunya ada sekolah dia memang ada menjalankan kerjasama dengan industri. Share company dan sebagainya kan. Jadi kalau ya, cikgu tulis ya. Kalau tidak, cikgu tulis tidak. Kalau ya, mungkin cikgu boleh tulis apa kerjasama yang telah dilaksanakan. Berteraskan teknologi ya cikgu, yang berteraskan teknologi. Okey. Adakah anda menyertai sebarang pertandingan berteraskan teknologi? Sekiranya ya, cikgu tulis ya. Tidak, cikgu tulis tidak. Berteraskan teknologi ni macam inovasi teknologi cikgu, pertandingan-pertandingan lain yang berteraskan teknologi, cikgu boleh tuliskan, cikgu boleh senaraikan. Cuma cikgu jangan redundant dengan yang atas. Maksudnya jangan bertindih lah benda yang sama kita ulang-ulang kan. Nanti kuranglah markah kita kat situ kalau sama je. Kalau panel tengok sama, nanti dia tengok kenapa sama kat atas kan. Jadi markah kita kurang macam tu. Jadi pastikan cikgu susun yang elok dan benda tu berlainan. Okey. Peringkat tertinggi sama, pencapaian peringkat tinggi pertandingan, tu pencapaian lah. Cikgu dapat emas ke, perak ke, gangsa, lain-lain kan. Ini untuk pentadbir. Ini untuk pentadbir menceritakan transformasi pendidikan digital yang membawa kepada pembudayaan pendidikan digital di sekolah. Ini untuk pentadbir. Kalau cikgu jangan, cikgu tak perlu isi. Cikgu biasa tak perlu isi. Ini pentadbir. Semua yang ni bahagian pentadbir. Yang ni persijilan di bawah ni, kalau cikgu GCE level 1, level 2, GCT trainer kan, Google Certified Innovator ke, coach ke, Microsoft Educator. Ini kalau cikgu ada, cikgu tik je. Ada cikgu memang dia ada semua ni. Dia hebat kan. Dia ada semua tu. Cikgu jangan risau. Kalau ada, cikgu type. Mungkin akan ada pendengar yang bertanya, saya berminat CJD tapi saya tak ada CJ ni. Masih boleh mohon tak? Boleh. Boleh memohon. Kalau GCE level 1, kalau GCE ni setiap tahun kita ada voucher percuma. Cuma tahun ni belum ada lagi. Mungkin cikgu boleh, cikgu nak jadi cikgu jurus digital ni, cikgu boleh ambil sendiri dululah GCE tu. Kalau lepas tu bawah persijilan tu, kalau yang tak ada nyatakan di atas, cikgu boleh tulis. Ada orang jadi Quizzes super trainer, ada orang jadi Magic School trainer, ada cikgu yang apa lagi ada, Kahoot ke, banyak persijilan kan. Yang ada cikgu kalau tak ada kat atas tu, cikgu boleh tulis semua kat bawah tu. Senaraikan persijilan tu, cikgu boleh senaraikan.
Ni akaun media sosial. Kalau ya, cikgu tulis ya. Kalau ya, senaraikanlah semua akaun yang cikgu ada tu. Cikgu rasa macam akaun tu boleh public, cikgu rasa bukan privacy sangat, cikgu boleh buat. Nyatakan kekerapan PDP pada setiap minggu. Ini penting cikgu kalau nak jadi cikgu jual digital, mestilah kerap menggunakan teknologi. Janganlah tiada penggunaan. 1 kali seminggu boleh, 2 kali. Yang paling baik lebih dari 5 kali seminggu. Janganlah tiada kita jadi cikgu jual digital. Tiada, susah nanti panel, pening panel nanti. Okey. Saya pernah membangun PDPR di platform-platform berikut. Jadi cikgu kalau pernah berkongsi bahan, modul ke apa dekat Facebook, saya tengok ramai cikgu berkongsi bahan kat Facebook yang cikgu boleh klik. Kalau TikTok ada video pengajaran, Instagram mungkin, YouTube, WhatsApp, Telegram. Kalau ada semua ni, cikgu boleh tik kat situ. Masa PDPR tujuan PDPR tau. Okey. Yang bawah, saya pernah menggunakan platform pembelajaran berdasarkan permainan. Kalau cikgu pernah guna Kahoot, tik, Quizlet, Wordwall, Quizlet, Frog Play. Ada semua cikgu boleh tu. Banyak. Kita ada beribu cikgu. Kita ada beribu. Beribu aplikasi untuk isi. Ni resume. Resume ni cikgu punya pencapaian lah dalam bidang teknologi dan sebagainya. Resume ni resume atau CV ni tak ada format yang betul. Bukan yang betul, maksudnya yang tetaplah untuk cikgu jual digital. Cikgu boleh gunakan kreativiti yang ada untuk membuat resume. Nak share ke resume? Boleh. Kalau Cikgu Khairi ada dekat laptop, boleh share untuk penonton. Saya share sikitlah resume yang saya guna. Okey. Ini contoh resume. Latar belakang akademik, kerjaya, pengiktirafan kemahiran, tulis Microsoft Office, saya punya ni kan, pencapaian dan anugerah, top 30. Mungkin cikgu ada pencapaian lain, cikgu boleh tuliskan pencapaian lain, sumbangan profesional. Kemudian ni sumbangan berkaitan penjurian dan sebagainya kan. Teknologi pengiktirafan berkaitan teknologi. Saya buat pelibatan berkaitan teknologi dan pelibatan bukan berkaitan teknologi. Saya ada dua, saya buat dua sekali. So, cikgu boleh ikut kreativiti cikgu untuk menerangkan tentang pencapaian yang cikgu telah laksanakan, terutama dengan tentang teknologi lah. So, ini adalah antara contoh CV yang saya buat masa mohon sebagai cikgu juara digital, dan saya tambahlah kemudian tu. Okey. Jadi lepas tu cikgu-cikgu semua kena tekan butang submit butang submit. Gambar jangan lupa upload gambar. Ya, jangan lupa ambil cantik-cantik, lepas tu upload, lepas tu tekan submit. Jadi kami kumpulan CJD batch berbeza akan menanti cikgu-cikgu semua nanti. Saya harap mungkin lepas siaran ini mungkin akan bertambah permohonan itu. Kami tahu bilangan permohonan yang diterima, tapi kami tidak akan beritahu berapa yang diterima. Jadi terus mohon saja terus mohon saja. Alright, sebelum kita mengakhiri episod khas Cikgu Juara kita, cikgu untuk sesi ini, ada last word dari Cikgu Khairi kepada pendengar kita tak? Last word, kita tak boleh lari hari ni dengan teknologi digital. Jadi nak tak nak, kita kena integrasikannya dalam teknologi, dalam PDP kita digital ni. Sebab murid-murid kita telah terdedah dengan teknologi digital. Jadi usaha kita pula
untuk mengintegrasikannya dalam teknologi digital. Dia bukan satu uh, digital ni bukan lagi satu yang kita boleh pilih untuk integrasikan. Dia memang satu keperluan untuk kita terapkan dalam PDP kita. Okey. Jadi cikgu jangan lupa untuk memohon sebagai cikgu juara digital. Kami menanti anda 100 top. Tahun ni top 100 cikgu juara digital. Mungkin anda yang mendengar pada hari ini dan kita jumpa nanti. Ya. Jadi itu saja daripada kita. Adios, dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar, kita pun ada satu episod khas CJD PW dalam minggu pada hari-hari yang akan datang bersama Cikgu Herman. Jadi nantikan saya pun keluarkan episod khas ini secara cepat, ya, tidak dikira dalam bilangan episod. Jadi itu saja daripada Champion Podcast. Adios dan bye-bye. Bye-bye.